ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. InsyaAllah kita fokus berikan tumpuan. Moga-moga hadiah-hadiah anugerah-anugerah fuyudan, nafahat yang akan turun mencurah-curah kepada kita semua dapat kita rebut bersama dan menjadi hadiah dan anugerah yang paling berharga untuk diri kita. Itu yang pertama sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adapun promosi yang kedua Al-Quran. Satu-satunya bulan tuan-tuan yang pun namanya secara khusus itulah Ramadan. Ya, Ramadan tuan-tuan Allah sebut secara khusus, Allah tentukan namanya disenaraikan dalam Quran yang kita baca lepas ibadah. Ramadan, insya-Allah Ramadan Syahrul Quran, tuan-tuan, tidak sempurna, tidak lengkap tuan-tuan Ramadan kita kalau kita tidak memberikan tumpuan mata dan hati kita, kalau tidak kita korbankan sedikit waktu rehat dan tidur kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Okey, maka Al-Quran tuan-tuan insya-Allah antara benda penting, perkara besar yang ada dalam Ramadan iaitu peristiwa nuzulul Quran. Ini tuan-tuan insya-Allah perhatikan, Imam Malik cuti kuliah. Tak ada bacaan kitab Muwatta', tak ada pengajian-pengajian. Kenapa? Imam Malik rahimahullahu taala ingin menumpukan kepada bacaan Quran. Imam-imam yang dilantik, tuan-tuan, Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari imam tarawih yang dikumpulkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Sayyidina Umar kata, aqra'una Ubay, yang paling fasih, yang paling sadap baca dia, yang paling merdu suaranya, yang membaca itu dengan penuh penghayatan, aqra'una Ubay ibn Ka'ab. Tuan-tuan, antara yang qari yang dilantik menjadi imam Sayyidina Ubay, tuan-tuan radhiyallahu an. Dan kita baca tuan-tuan kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad merupakan tuan guru kepada Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Kata Syekh Hasan Masyad dalam kitab beliau tuan-tuan tentang Ramadan, orang marin kalau Quran mereka akan baca panjang. Ramai yang bertongkat untuk solat tarawih qiyam, tuan-tuan, mereka hanya balik ke rumah masing-masing ketika menghampiri waktu subuh untuk mereka segera bersahur, tuan-tuan. Tapi kalau ada dalam masjid ni pula nanti cik-cik yang order kerusi, pakai kerusi, janganlah pakai kerusi yang panel forum pakai ni. Tuan-tuan semayang duduk nanti, jangan pakai kerusi macam lah kan. Kalau tuan-tuan pakai kerusi ni, tuan-tuan semayang tarawih tuan-tuan 36 rakaat pun tuan-tuan sanggup. Kerusi macam mana anda apa tu? Kan dia komen kat imam, imam apa macam pendek-pendek ni imam, apa barang qul huwallahu ahad, panjanglah sikit kata kan. Dia komen imam dia. Sebab apa? Kerusi dia empuk, kerusi dia selesa. Memang kita faham tuan-tuan, tidak menjadi kesalahan untuk orang yang solat sunat, solat atas kerusi. Tetapi bandingan kita dengan salafus salih, bandingan kita dengan para sahabat, bandingan kita dengan para awliya illahi salihin, tuan-tuan, mereka menumpukan tumpuan mereka untuk Al-Quranul Karim dalam salat ataupun luar salat. Imam Syafi'i 60 kali khatam luar salat tidak termasuk dalam salat. Penutup Ustaz, sebagai pusingan pertama ni kita ada 13 pusingan Alhamdulillah. Sebagai penutup tuan-tuan, mungkin dengan dua anugerah ini, dengan puasa kemudian dengan Quran, ya, kita harapkan agar kita sentiasa bersedia. Tuan-tuan, bantuan ini, madad ini, fuyudan ini, anugerah ini tidak akan turun kepada hati-hati yang tidak bersedia, yang tidak sudi menerima anugerah ini, tuan-tuan. Dia tak akan dapat kemanisan, kebaikan, keberkatan yang ada pada Ramadan. Dia tidak akan merasai keberkatan, kebaikan, mukjizat yang ada pada Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan ini sedikit kupasan mukaddimah yang saya ingin sampaikan. Wallahu wali taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi mukaddimah ataupun kupasan awal yang telah diberikan oleh yang berbahagia Doktor.
Yang saya pula duduk sebelah ni sodak pula dengan ceramah dalam pasal Negeri Sembilan ya. Tapi saya ni tak pandai. Orang Kelantan kau cakap Negeri Sembilan dia banyak membongak. Jadi ni saya lebih baik tak payahlah, sebelum tuan-tuan balik saya kekalkan tadi je lah Kalau kuliah, dua poin yang saya rasa mungkin kita biasa ignore tetapi kupasannya baru. Dan itulah yang perlu kita datang majlis ilmu. Sebab apa yang diberikan kadang-kadang tiap-tiap majlis semuanya sama. Asasnya Quran, asalnya hadis. Namun kupasannya, maka sebab itulah kita perlu hadir majlis ilmu supaya ini kita recharge, kita ingat, kita tambah, kita termotivasi. Mudah-mudahan kita semuanya akan keluar dengan menambah keimanan kita, insya-Allah. Baik. Saya nak sambung kepada Ustazah Asma apa yang disebutkan oleh Dr. sebentar tadi lah. Bila promosi Ramadan itu sebegitu hebat, Allah Ta'ala cerita di dalam Quran dan juga Nabi juga cerita dalam hadis, dan ditunjukkan oleh para ulama melalui sikap mereka nak menghadapi Ramadan. Namun kadang-kadang bila sampai umat akhir zaman ini kita jadi terbalik dulu. Macam mana terbalik tu? Nak sambut Ramadan persiapannya gaya. Balik itu. Kalau tak percaya pergi ni nilai 3 ataupun Bangi. Saya baru balik Bangi petang tadi tu. Terkejut saya. Habis penuh banner promosi gaya. Itu dipuikan. Ni nak sambut gaya ke sambut puasa? Terkejut. Semua promosi gaya. Dan hari ni untuk pengetahuan doktor lah, saya pun tak pergi kawan-kawan bagi tahu. Sogo dapat promosi gaya. Sogo kat mana? Nampak saya ni larut banyak. Sogo ni di sebelah nilai je. Oh, di sana ada Sogo. Hebat. Kuala Lumpur. Dia buat promosi gaya kan. Jadi macam mana Ustazah Asma kita nak kembalikan semula, nak perbetulkan balik kita punya kefahaman ini, nak buat persiapan untuk hadapi Ramadan, supaya kita ni nak hadapi Ramadan persiapan raya. Kita tak nak, tapi biar kita ini nak hadapi Ramadan, promosinya ataupun persiapannya pun adalah Ramadan. Sila Ustazah. Subhanallah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, Tuan Moderator, Ustaz Hariri, seterusnya kepada Tuan Guru yang sangat disegani. Malam ini debarannya luar biasa sebab digandingkan dengan Tuan Guru Syekh, Masya Allah, Tuan Guru Dr. Syuhada yang masyhur. Kita dua ni masyhur di bumi, tapi Tuan Guru kita ni mudah-mudahan masyhur di bumi dan juga di langit, Masya Allah. Seterusnya kepada Datuk Pengerusi, Datuk Setiausaha, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam yang barakah, Allah pilih kita. Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan, Allah pilih kita di antara ramai-ramai makhluknya, di antara ramai-ramai manusia yang berada di nilai ni. Sebab ada yang tersesat nilai 3 tu kan, ada yang berada di shopping kompleks, ada yang ada di McDonald. Tadi ramai kat McDonald tu saya tengok. Sebab singgah dulu beli bubur tu on the way nak datang, sebab suara serak, boleh makan bubur. Kemudian subhanallah, kita tengok ramainya manusia yang masih lagi berpeleseran, yang masih lagi tidak merasakan kehadiran bulan yang barakah ini. Sebab itu para ulama mengatakan ada 2 golongan manusia apabila datangnya ketibaan Ramadan. Yang pertama, golongan yang mana Allah bagi kemanisan iman di dalam hatinya. Mereka pertama tidak sabar menunggu bulan Ramadan, sehingga terlihat pada kelakuannya, iaitu selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita ada ciri-ciri itu, kita termasuk golongan yang pertama ni.
iaitu golongan yang Allah beri kemanisan iman sehingga dia tidak meninggalkan doa itu bermula daripada Sya'ban, Rejab, Sya'ban sehinggalah saat-saat akhir nak masuk Ramadan. Kita selalu sebutkan bahawasanya mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik, Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir, tetapi kemungkinan ada di kalangan kita pada saat ini Ramadan yang terakhir dia adalah tahun lepas. Ini boleh masuk ke gerbang Ramadan 1440. Ataupun yang kita sebutkan kita akan masuk ke gerbang pintu Ar-Rayyan, iaitu salah satu pintu syurga Allah yang khusus kepada orang-orang yang menghidupkan Ramadan. Jadi umpamanya kita ni nak masuk bukan sekadar gerbang pintu Ramadan tapi gerbang pintu Ar-Rayyan. Golongan yang kedua, mereka yang tak rasa apa-apa dengan Ramadan. Hati mereka ada tetapi hati mereka tak boleh merasai. Telinga mereka mendengar tapi tuli. Mata mereka melihat tetapi buta. Kaki mereka boleh berjalan tapi tidak menuju ke rumah-rumah Allah ataupun majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita yang berada pada saat ini adalah golongan yang pertama, iaitu orang yang telah pun mula buat persiapan. Dan apabila masuk saja detik Ramadan nanti, kita akan mendapat segala janji-janji Allah, tawaran-tawaran Allah di bulan Ramadan. Kita lahir tidak ada apa-apa tuan-tuan, puan-puan sekalian. Walaupun hakikat hari ini kita mungkin ada gelaran tertentu, datuk, datin, profesor, ustaz, syekh, tok guru dan sebagainya. Tapi lahir kita dulu dalam keadaan jahil, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Akhirnya Allah memberikan segala-gala keperluan kepada kita sampai saat ini. Dan kita ni adalah hamba Allah yang banyak dosa, dan di kalangan kita sangat mengharapkan pengampunan Allah. Di kalangan kita sangat mengharapkan hajat-hajat yang besar, keluarga yang bahagia, kereta yang bagus, rumah yang bagus. Kita harapkan banyak harapan kita. Di kalangan kita ada yang sedang sempit. Di kalangan kita ada yang sedang berduka cita dengan ujian demi ujian. Ada yang bersedih tentang suami, ada tentang isteri, ada tentang anak-anak. Allah nak datangkan kepada kita satu bulan yang mana Allah akan buka segala doa-doa. Allah akan ampunkan segala jenis dosa. Satu bulan yang sangat besar, subhanallah. Allahu Akbar. Tinggal 8 hari lagi. Betul tak Ustaz? 8 hari lagi. Masya Allah. Jadi tadi Al-Fadhil Ustaz, tok guru kita, tuan guru kita ada sebut akronim SAUM, Sad, Waw, Mim. Secara ringkas sebagai mukadimah, saya nak sebutkan akronim Ramadan. Kalau kita boleh ingatlah ya, namanya Ramadan asal perkataan Ramadan membawa maksud panas, membakar. Ini bulannya akan membakar dosa-dosa kita, akan membakar penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan keluar kita daripada Ramadan, kita akan menjadi Aidul Fitri, iaitu kembali kepada fitrah. Suci, bersih, hati kita bersih. Ra yang pertama, Ramadan. Ra yang pertama, ini bulannya Allah nak bagi rahmat. Kita hanya boleh masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ramadan awaluhu rahmah, wa awsaduhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Subhanallah. Huruf yang kedua mim. Allah nak beri apa? Maghfirah. Ra mim, maghfirah. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan, menyerah diri dengan menghisap diri, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Sebab itu kita akan kembali kepada fitrah 1 Syawal nanti. Kita ibarat tidak ada dosa. Selepas huruf mim, huruf dha. Dha ini akronimnya dhamanullah, iaitu satu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan kesabaran. Huwa syahrus sabr. Nabi bersabda, "Was-sabru thawabuhu jannah." Dan kesabaran itu ganjarannya adalah syurga. Allah ingin memberikan syurganya, dijamin syurganya. Hadis Nabi yang lain, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam
wa susilatis syayatin. Apabila tiba bulan Ramadan, detik Ramadan datang nanti, maka akan dibukalah pintu-pintu syurga dan Allah mau tutup pintu neraka. Dan apa yang Allah buat, mencampakkan syaitan iblis ke lautan ataupun dibelenggu. Bulan Ramadan pada setiap malamnya Allah menambah senarai nama ahli syurga dan Allah memadam senarai nama ahli neraka. Ada riwayat mengatakan 70,000 pada setiap malam. Mudah-mudahan nama kita lah yang akan dicatat oleh para malaikat sebagai bakal penghuni syurga dan menempuh syurga Allah tanpa kita jatuh ke jurang api neraka. Maksudnya masuk syurga tanpa dihisap, tanpa perlu menempuh neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan, dhamanullah, jaminan Allah. Kemudian alif kita boleh akronimkan kepada alifatullah, iaitu kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Subhanallah, ini bulannya Allah lipat gandakan semuanya. Allah lipat gandakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sunat diangkat beri ganjaran seperti fardu. Amalan fardu akan dilipat gandakan sehingga 70 kali kefarduan. Sekali solat zuhur umpama 70 kali solat zuhur. Solat pula berjemaah di masjid, Masya Allah, kita tidak mampu untuk mengira ni. Kelembutan Allah di bulan ini sehingga kan Allah berikan kegembiraan yang sangat besar. Ini huruf yang terakhir iaitu nun, Ramadan. Nun membawa maksud ni'matullah, nikmat Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa, iaitu saat dia berbuka puasa dan saat dia akan bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah. Setiap kali kita berbuka puasa, kita rasa gembira, kita rasa berbahagia. Tetapi kegembiraan yang lebih besar bagi orang yang berpuasa saat dia bertemu dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu, jawatan kamu, gelaran kamu, pangkat kamu, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Itu antara ciri-ciri orang yang berpuasa, diberikan jiwa yang selamat. Allah sangat gembira untuk bertemu dengannya, dan sudah tentu kita sangat gembira bertemu dengan pencipta kita, Allah ya Khalik, Allah ya Malik. Subhanallah. Kembali kepada soalan tadi, apakah persiapan yang kita nak buat setelah kita tahu betapa hebatnya Ramadan ini dan kita memang menantikan saatnya. Persiapan yang pertama, kalau kita rujuk kepada persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, apabila penghujung bulan Syaban, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah berdiri dan menyampaikan khutbah. Dalam khutbah itu Nabi membacakan, Nabi menyampaikan ia dalam satu hadis yang panjang. Hadis yang sangat panjang, dan saya buat catatan daripada khutbah terakhir Rasulullah ini sebagai panduan kita bersama. Maksudnya antara persiapannya ialah Rasulullah akan beri khabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Jadi antara persiapan yang penting sebagaimana kita buat pada malam ini, kita datang kuliah, kita datang majlis ilmu untuk dengar tentang Ramadan. Kemudian persiapan yang sangat hebat dibuat oleh masjid ini. Tadi kita dengar dah mula daripada bulan Rejab, kempen untuk sambut Ramadan, iya Ramadan ni. Kemudian bulan Syaban, dan dimeriahkan lagi pada malam ini kemuncaknya. Subhanallah. Jadi di antara yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah terakhir di bulan Syaban, Nabi menyebutkan akan tiba suatu bulan yang mana bulan ini adalah bulan barakah. Kamu diberi kelebihan apa? Lailatul Qadar. Subhanallah. Yang kedua, Nabi sebutkan dalam khutbah tersebut yang mana amalan sunnah ganjarannya fardu, dan yang ketiga amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Yang keempat, ia adalah bulan sabar, dan sabar itu adalah syurga Allah. Yang kelima, beri makan orang yang berbuka dapat 3 kelebihan. Yang pertama, akan diampunkan dosa. Yang kedua, lehernya akan dilepaskan daripada belenggu api neraka.
Dan yang ketiga, kelebihan orang memberi makan orang berbuka puasa, iaitu dia mendapat ganjaran pahala tanpa mengurangi sedikit pun orang yang berpuasa itu. Sebab itu, yang kelima ini, saya kira masjid ni pun buka peluang untuk sesiapa menaja memberi makan orang berbuka puasa. Setiap hari ke ada buka puasa sini? Setiap hari. Subhanallah. Jadi saya dah tengok banyak surau, banyak masjid dah mula keluar jadual, dah penuh dah, semua orang isi nama hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kalaulah kita tak berpeluang di mana-mana masjid ataupun surau, masih ada banyak peluang yang lain. Di madrasah, di madrasah tok guru kita pun ada, di tahfiz-tahfiz, di pusat-pusat pengajian, yang mereka masih mencari siapa yang nak ambil peluang ni. Jangan sekali-kali kita menempelak, kita berkata-kata, inilah masanya mereka ni asyik nak cari taja berbuka je. Sebenarnya itu adalah tawaran daripada Allah, bukan daripada mudir ataupun mudirah tahfiz tu, tetapi tawaran daripada Allah siapa nak ambil kesempatan. Ada orang sebulan Ramadan dia dapat pahala 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada orang yang lebih bijak, dia dapat 300 hari berpuasa di bulan Ramadan pahalanya. Apabila dia menaja 10 orang setiap hari, kali 30 jadi 300, termasuk dia 330. Jadi ini persiapan ni perlu dibuat sekarang sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab takut masuk bulan Ramadan duit dah kering, persiapan raya pula dibuat, habis tak ada bajet untuk sedekah. Jadi sebelum Ramadan dah ready, dah sediakan. Kemudian apa lagi yang Nabi sebut? Bila Nabi sebut tentang bagi makan orang berbuka puasa, seorang sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada di kalangan kami yang tidak mampu, tak mampu nak bagi makan orang berbuka puasa." Lalu Nabi sebut, "Sekiranya di kalangan kamu yang tidak mampu, berilah makan orang berbuka puasa walaupun sekadar sebiji kurma ataupun air susu ataupun air kosong." Sekiranya ada di kalangan kita ni rasa tak mampu, takkan tak mampu juga kita nak bagi air kosong. Bawa air kosong dalam botol-botol diisikan. Kita nampak orang nak berbuka puasa, kita beli gelas yang kecil-kecil itu, gelas-gelas yang boleh dipakai buang tu contohnya, kita pun hidang. Sekiranya kita ada air manis yang lain pun boleh, ataupun kurma. Subhanallah, ganjaran pahalanya sama disebutkan oleh Rasulullah. Dan yang keenam, Nabi sebutkan hadis awalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Dan yang ketujuh, Nabi sebut barang siapa yang meringankan hambanya, sekiranya ada hamba. Tapi sekarang barang siapa yang meringankan pekerjanya. Siapa yang jadi majikan dekat sini? Saya rasa ramai ni majikan ni. Ada bos, ada ketua, yang mana ada orang di bawahnya. Nabi sebut barang siapa yang meringankan hambanya, meringankan pekerjanya di bulan Ramadan ni, bagi tugas yang ringan-ringan, lebihkan dari sudut ibadah. Mungkin ada suami kat sini ringankan isteri dia. Sebulan Ramadan ni tak payah masak, saya masak. Mampu tak rasa? Insya-Allah. Subhanallah. Itu masya-Allah tu. Bukan mudah kan? Orang perempuan masuk dapur mungkin sejam, orang lelaki takut 3 jam. Habis masa kat situ kan. Jadi ada yang meringankan, dia kata tak apa, Ramadan tahun ni saya tak nak awak penat-penat sangat. Saya nak kita sama-sama bangun qiyamul lail. Sebab tengok qiyamul lail awak tu huyung hayang, masa tahiyat confused, dah baca tahiyat belum, terlena. Tarawih pun huyung hayang sebab penat, masak, lepas tu ngemas, lepas tu hidang, lepas tu ngemas, lepas tu makan kekenyangan. Dia kata bulan Ramadan tahun ni kita pindah masjid ke masjid. Kan ni kempen masjid. Suami pun cari senarai masjid sepanjang di sekitar nilai, mana yang bagi makan berbuka puasa. Sampai Seremban dia cari, jumpa Masjid Husin, apa-apa masjid lah. Dia kata bulan Ramadan kita cuba beriktikaf di lain-lain masjid. Ini bulan kita menziarahi sebanyak mungkin rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siap-siap petang-petang cari rumah Allah, terus iktikaf. Subhanallah, kita tahu pahala iktikaf sangat besar, sehingga Nabi sebut dalam satu hadisnya, Nabi kata setiap kali kamu beriktikaf satu hari, ini kalau satu hari ya, kamu diberikan
diberikan 3 jarak daripada neraka, 3 istilah apa ya, 3 jarak macam tu lah, saya tak ingat apa. Tapi setiap satu jarak itu perjalanan berapa ratus tahun. Jarak daripada api neraka tu sangat jauh. Kelebihan orang yang beriktikaf bahkan lebih lagi, insya-Allah Tok Guru kita boleh terangkan. Jadi ada kesempatan untuk niat iktikaf. Dan kita tahu iktikaf ini hanya dibenarkan oleh ijma' ulama'nya. Kalau kita rujuk, satu di rumah Allah, masjid. Yang kedua boleh niat iktikaf di surau. Yang mana keduanya tetap tidak berubah untuk tempat ibadah. Musalla tak boleh. Ataupun kita panggil tempat wanita yang solat di rumah dikhususkan. Sebagian ulama kata tak boleh niat iktikaf, sebagian ulama kata boleh. Iaitu Imam tak silap saya, Imam Hambali saja yang membenarkan wanita boleh iktikaf di ruang solat tetap di rumahnya. Mungkin doktor nanti akan boleh sebut. Subhanallah. Jadi nak sebutnya di sini, Nabi sebut yang ketujuh, ringankan orang sekeliling, maka dia akan diberi pengampunan dan diberi kebebasan daripada api neraka. Saya tahu ramai orang lelaki, dia tak boleh tak makan melainkan air tangan isteri dia. Betul tak tuan-tuan? Boleh tak? Air tangan orang lain boleh lah juga kan? 12 bulan 1 bulan. Cakap kita makan nanti buka puasa kat masjid dia, isteri pun rasa seronok. Subhanallah. Lepas tu sama-sama iktikaf, maghrib pun solat berjemaah di masjid, isyak pun masjid, kemudian teruslah tarawih sampai habis. Lepas tu moreh sama-sama, Masya Allah, sangat harmoni keadaan itu. Kecuali orang ada anak kecil payah sikit lah. Yang dah sama-sama kurang muda ni kan, bukan tua, kurang muda, rasa dah boleh dah buat macam tu. Tapi sekali-sekali nak makan air tangan isteri tak ada masalah. Subhanallah. Kemudian Nabi menyudahkan khutbah ini, khutbah akhir bulan Syaban ni, sebagai persiapan ni. Nabi kata, berbanyakkanlah memohon 4 perkara. Perbanyakkan meminta 4 perkara. 2 perkara yang kamu buat akan datangkan redha Allah. 2 perkara adalah perkara yang sangat kamu perlukan. Yang pertama Nabi sebut, perbanyakkan ucap kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyakkan istighfar di bulan ini. Dan yang ketiga Nabi sebut, yang kamu perlukan sangat, banyakkan mohon syurga Allah. Dan yang keempat Nabi pesan, banyakkan mohon bebas daripada api neraka. Sebab ada orang memang masuk syurga tapi perlu jatuh dalam neraka dulu. Ini golongan orang yang beriman, tetapi bila dihisap amal maksiat dia lebih banyak. Amal solehnya ada, dia ada iman, akhirnya akan masuk syurga juga, tapi masuk neraka dulu. Tapi kita nak golongan apa yang disebut dalam Al-Quran tentang bab berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita harap daripada bulan Ramadan ini kita dapat pangkat takwa, iaitu apa? Golongan orang yang dijamin syurga dan diharamkan neraka. Subhanallah. Sebagai kesimpulannya, Al-Fadhil Ustaz Hariri tadi sebut orang dah sibuk shopping kan, shopping untuk raya dan sebagainya. Saya pula terbalik, saya suruh orang pergi shopping Ustaz. Setengah keadaan saya setuju juga dengan setengah ibu bapa. Saya jumpa dekat Bangi, dekat mana-mana, adalah berapa kali kuliah. Dia tegur, saya kata buat apa ni? Datang daripada mana? Datang daripada jauh pergi Bangi. Kami cari baju raya. Awalnya baju raya, berianya nak raya. Tak Ustazah, saya bukan beria nak raya Ustazah. Saya tak nak jadi macam tahun-tahun yang lepas. Bila akhir-akhir tu yang mana tawaran Allah paling dahsyat, iaitu pembebasan daripada api neraka, saya duduk terleka dengan tawaran manusia sampai tak nampak tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami sepakat suami isteri sebelum masuk Ramadan dah settle semua baju raya. Dan kita tak salah meraihkan Aidil Fitri. Di kalangan kita mungkin tak ada perasaan dah ni, orang kuat iman ni, orang nilai ni. Tapi anak-anak kita, cucu kita raihkan perasaan mereka. Dia kata dah siap ready, tak nak fikir dah. Datang tawaran apa bulan Ramadan, biskut raya pun saya dah settle tempah, siap bayar semua. Saya buat begitu pertama, akhir-akhir hujung Ramadan, saya tak nak berpenat habis masa berjam-jam daripada satu supermarket ke satu supermarket, nak cari kasut je sampai 10 kedai pergi. Sebab itu suami yang bijak tunggu kedai yang pertama je.
Sebab isi akan patah balik tu isi kedai pertama. Tak percaya buatlah. Dia dah ada berkenan tu, tapi dia nak pusing sampai semua kedai kasut dalam tempat tu supaya dia buat keputusan yang terbaik. Macam tu. Orang lelaki senang, kedai pertama dia sarung, dia ambil, dia balik. Orang perempuan dia pilih dengan emosi. Yang kedua, dia kata, Ustazah, pengalaman yang lepas masuk bulan Ramadan kami niat nak sedekah banyak-banyak, tapi sebab kami gagal merancang sebelum Ramadan, masuk bulan Ramadan niat sedekah, nampak nak beli tu, niat nak sedekah, tiba-tiba nampak tawaran istimewa Lazada lah apalah. Akhirnya kami siap, kami tak nak fikir apa-apa. Ramadan kami fokus nak jadi ikut sunnah Nabi, perbanyakkan sedekah. Allahu Akbar. Persiapan yang sangat penting, siapa yang tak buat, iaitu persiapan rohani. Banyakkan istighfar akhir-akhir bulan Sya'ban. Yang kedua, banyakkan minta maaf dengan seramai mungkin manusia. Jumpa je sesiapa minta maaf, salam je minta maaf, saya minta maaf banyak-banyak. Yang paling penting dengan roommate tu lah, dengan orang rumah. Betul tak? Paling banyak kita buat salah sebab dengan dia lah paling banyak tanggungjawab kita. Suami payah sikit nak sebut tu kan, insya-Allah suami yang kat nilai ni semua senang. Yang abang minta maaf, banyak tanggungjawab sepanjang kita nikah. Sebab apa? Orang yang paling dekat paling banyak tanggungjawab kita terabai. Paling banyak kita kecilkan hati dia. Paling banyak yang kita tak sedar kita buat salah. Kadang tu ngumpat suami kita dengan anak-anak, contohlah ya orang perempuan. Sebab kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang lapang, iaitu hati yang mana dia diberi pengampunan oleh Allah dan diberi kemaafan oleh manusia. Subhanallah. Itulah sedikit sebanyak persiapan yang kita boleh buat untuk menyambut Ramadan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Asma yang telah berkongsi dan memberitahu kita banyak perkara bagaimana persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi saya tertarik pada yang akhir tadilah. Banyak yang tertarik, tapi kalau hurai ni kan sama panjang dengan panel belah ni. Yang ujung dia sebut, dia kata kita kena minta maaf dengan pasangannya. Orang nilai dia bukan tak nak minta maaf, segan. Jadi dia wakilkan ustazah tadi yang minta maaf kan. Jadi yang mana dengar tu dia minta maaf lah tu kan ya. Itu kaedahnya. Tapi ala kulihal ya, betul lah apa yang disebutkan tadi, persiapan, moga-moga kita ini tertinggal. Sebab dia Ramadan bukan Ramadan saja, bulan-bulan yang lain kita menjadi ada satu harapan yang tinggi. Tak apalah, tangguh dulu lah, esok ada lagi. Tak apalah, tak buat bulan Ramadan ni, tahun depan ada lagi. Macam ada harapan, tetapi kita tak tahu ada ke tidak esok lagi. Baik, saya nak sambung semula kepada yang doktor. Bila tajuk kita hari ini ni bincang tentang Ramadan, habis dah. Pusing yang pertama. Kita nak ambil pula poin yang kedua tentang salah satu daripada kemeriahan Ramadan adalah solat berjamaah. Dan kita hari ini nak kempen supaya masjid kita ini bukan sekadar sebab lokasi dia sangat strategik. Tepi jalan besar, kemudian belakang tempat parkingnya, kemudian tepi semualah kira strategik. Jadi kita nak kempenkan supaya kita ini menjadi orang yang istiqamah, orang yang selalu datang masjid, orang yang meriah datang masjid. Sebab Datuk Wazir, Datuk Mades dan juga semua jawatan kuasa masjid selalu komplain. Dia kata bila nak sambut Ramadan, masuk saja bulan Ramadan terpaksa pergi ke Jabatan Agama, minta peruntukan untuk besarkan masjid. Sebab tak muat masjid ramai sana. Sampai 20 Ramadan pergi balik Jabatan Agama, minta peruntukan nak kecilkan balik masjid sebab ada kurang orang. Jadi macam mana doktor kita nak kempen supaya kita ini tahu bahawa kelebihan solat berjamaah dan tambah-tambah dalam bulan Ramadan, bagaimana kita nak ajak orang untuk datang ke masjid? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Allah wali taufiq Fadil Ustaz Hariri, Ustaz Asma. Untuk tuan-tuan muslimin muslimat yang berbahagia, kita bertemu pada pusingan yang kedua. Saya kira tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita mengikuti perkembangan bahawa pada bulan lepas yang Amat Berhormat
Datuk Menteri Besar kita telah melancarkan program bulan berjemaah. Ya. Bukan selama ni kita ni culas ataupun mencuaikan kewajipan ini, tapi kita nak terus mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak semarakkan tuan-tuan jiwa berjemaah sesama kita. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang cukup terkenal, kitab beliau Fathul Bari, dalam mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, beliau menyenaraikan 27 keajaiban solat berjemaah. Ya, saya petik 1-2 lah. Kalau saya petik 27 tuan, 27 esok habis ni dah kan. Saya petiklah 2-3 tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan yang menjadi dalil dan motivasi kita bersama, antaranya Nabi SAW sebut, wa alaikum bil jama'ati wal 'ammati wal masjid. Hendaklah kalian bersama dengan jemaah. Ini jemaah kita tuan-tuan. Ini jemaah kita. Ya, kemudian kita kena bercampur, kita kena bermasyarakat. Dan kalau ustaz sebut tadi tempat masjid yang strategik tuan-tuan, maka masjidlah tuan-tuan merupakan tempat dan sumber yang paling sesuai untuk kita bermasyarakat. Sebab Nabi sebut SAW dalam sebuah hadis Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan tuan-tuan, pengunjung masjid ni, orang yang kaki berjemaah tegar ni tuan-tuan, dia dapat 3 kelebihan. Cuba kira tuan-tuan. Siapa kira kan kita bagi isi minyak RM30 dekat Shell Senawang. Okey, mau sasah. Kan Shell sini kan. Tuan-tuan, 3 kelebihan yang Nabi sebut, antaranya tuan-tuan, 1, kalimatul hikmah, dapat ilmu. Orang masjid ni 1 dapat ilmu. Yang kedua tuan-tuan, akhin mustafad, kawan-kawan yang baik. Maka sumber bermasyarakat itu di sini. Dan masjid ini tuan-tuan, untuk pengetahuan sehari ini dengan Ustaz Asma, saya dapat laporan antara masjid yang paling kaya setakat ni. Jadi insyaAllah kalau nak buat program, banyak-banyak buat sini insyaAllah. Ya, masjid sentiasa nanti kita lah buat program. Saya difahamkan antara masjid yang maksudnya aktif. Ya, tak payah pergi jauh-jauh nak tawaf, belakang ada tu Kaabah tuan-tuan. Perasan tak tadi Kaabah? Tak apa Kaabah, tawaf kat situ tuan-tuan, tak pergi kat Mekah, itu nak nayur lah tu. Ya, kalau kita teori untuk praktikal latihan, kita faham tuan-tuan. Jadi maknanya apa? 3 kelebihan tadi. 1, kita dapat ilmu dalam masjid berjemaah ini. Yang kedua, kita dapat apa tuan-tuan? Dapat kawan-kawan yang baik. Kan selalu jumpa dalam TV kan, dua selebriti ni lah, 2 pendakwah ni tuan-tuan jumpa dalam TV. Sekarang dah jumpa ni, lepas ni kan selfie lah tu kan. Tu dia mengaku murid kanan sebab dia ambil gambar sebelah kanan kan tuan-tuan. Alhamdulillah kawan-kawan yang baik kita temu di masjid. Kemudian yang ketiga disebut rahmatul muntadharah, rahmat yang sentiasa mencurah-curah yang turun kepada kita. Sebab tu sebahagian tuan-tuan macam nak lola biasa kan, sebab rahmat malaikat dah banyak benar payung kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita nak tengok juga, saya nak kupas sedikit di antara ciri tuan-tuan, kita ni negara Islam, ciri kita ni beramal dengan ahli sunnah wal jamaah yang diperjuangkan oleh para ulama, para umara kita tuan-tuan. Kerja ini tuan-tuan mesti dibuat secara bersama, merealisasikan maksud ahli sunnah wal jamaah. Dan cirinya apa tuan-tuan? Dia mesti iqamatus sya'air, mesti jelas nampak syiar agama dinilai ini. Okey? Syiar agama apa tuan-tuan? Oh, tarawih kita meriah, bukan malam 20 tadi pergi pula pecahkan balik, kocikkan balik masjid. Kita akan terus besarkan masjid kita sampai malam akhir Ramadan, sampai bila-bila masjid kita akan kekal makmur. Ciri tuan-tuan negara Islam, ciri negara yang mengamalkan fahaman ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, dia punya pengajian di hidup. Nampak? Ulama-nya dimuliakan, dihormati. Majlis-majlis begini tuan-tuan diraikan, mendapat sambutan yang begitu baik. Ini ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak dapat tuan-tuan sekalian, kita kena sentuh juga bahawa antara ciri ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, iaitu ya, kita sentiasa menghidupkan solat berjemaah. Okey tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Saya nak sebut lagi tuan-tuan, 2-3 tokoh yang begitu dekat dengan contoh masjid. Ya, tokoh ini tuan-tuan yang walaupun mereka ni tersenarai dalam hidup tahun awal-awal Islam, awal tahun 100 Hijrah. Kita sekarang dah 1440 kan tuan-tuan. Ya, saya nak sebut 2 nama di kalangan tabi'in. Yang pertama tuan-tuan, kita mungkin pernah dengar menantu kepada Sayyidina Abu Hurairah, namanya Sayyidina Sa'id Al-Musayyab. Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu. Tuan-tuan cuba bayangkan dalam manaqib beliau. Dia ni tuan-tuan, perangai dia tuan 40 tahun. Cuba catatkan, cuba ingat bersama tuan-tuan. 40 tahun di Masjid Nabi SAW bila ditinggal di Madinah. 40 tahun tuan-tuan, dia salat tak pernah nampak bahu orang. Apa makna tu? Siapa jawab, kita bagi package cuti-cuti Malaysia, tambah lagi hadiah. Tadi Ustaz Amdi kata kita dapat minyak free dengan voucher untuk beli shopping kan, keliling masjid ni kan. Tuan-tuan, apa maksud beliau Sayyidina Sa'id Al-Musayyab tuan-tuan, ketika 40 tahun solat, beliau tidak pernah melihat bahu-bahu manusia. Prof jawab Prof. Sebab dia melazimi saf yang pertama. Okay, jadi nanti Ustaz Rili akan bagi hadiah. Sebab dia orang Jakim kan, dia lagi kayu dulu dia kan. Tuan-tuan sebab jawapan dia tuan, Prof Dr. Muhammad Alias dah bagi jawapan. Kerana Sayyidina Sa'id menantu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tuan-tuan, beliau tidak pernah salat pada saf yang kedua. Kalau saf kedua nampak bahu depan. Saf pertama, kalau kita saf yang 40 tuan-tuan, mata pula kan jadi pandai duduk ke bawah tu, pandang ke depan kan. Berapa banyak bahu kita pandang. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'id Al-Musayyab tuan-tuan radhiyallahu anhu, dia tak pernah nampak tuan-tuan bahu manusia. 40 tahun beliau hanya mulazamah istiqamah salat pada saf yang pertama. Ini bukan kerja senang ni tuan-tuan. 40 tahun bukan kerja mudah. Ia melibatkan tuan-tuan perkara yang paling asas, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Yang kedua tuan-tuan, mungkin nama ini agak asing. Sayyidina Sa'id tadi mungkin biasa kita dengar. Nama Sayyidina Rabi' bin Khuthaim radhiyallahu anhu, seorang tabi'in level OKU. Dia kena stroke tuan-tuan. Sayyidina Rabi' tuan-tuan bin Khuthaim, murid kanan kepada As-Sahabiyul Jalil, murid kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud tuan-tuan dia kata apa? Wahai Rabi', lau ra'aka ar-rasulu la fariha bika ataupun la ahabbaka. Wahai Rabi', ini kenyataan tuan guru kepada muridnya, kenyataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada muridnya yang bernama Rabi' bin Khuthaim. Wahai Rabi' ini tabi'in. Tabi'in mengaji dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tabi'in tak dapat jumpa Nabi, tak sampai jumpa Nabi. Wahai Rabi', kalau Nabi jumpa kau, garanti Nabi mesti sayang dekat kau. Kenapa tuan-tuan? Antara sifat Sayyidina Rabi' bin Khuthaim radhiyallahu anhu tuan-tuan, saya khabarkan dengan tuan, dia stroke sebelah badan. Tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Apa alasan? Dia kata, aku dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apa alasan aku tak pergi berjemaah? Maka tuan-tuan, Sayyidina Rabi' radhiyallahu anhu yang level OKU datang masjid. Sebab tu kadang-kadang kita pun boleh Ustaz, orang yang sakit-sakit ni ramai yang datang masjid. Dalil ni Ustazah, ramai yang pakai kerusi semayang. Tapi kat sini dia sembunyikan kerusi doang, nanti kan isyak kan mungkin muncul pula lah kerusi gitu kan. Maka berpuluh-puluh lah mazhab yang keluar tentang kaedah menggunakan kerusi ketika solat ni. Tuan-tuan kan? Jadi maknanya, saya tak bincang secara hukum, tapi saya nak sebutkan orang yang tak sihat itulah yang rajin ke masjid. Saya pernah berpengalaman jadi imam di Tampin dulu. Saya di jemaah saya tuan-tuan, dia jenis apa ni yang menggigil ni, apa nama tu? Itulah oleh macam ion lah bunyi tu kan, Parkinson, percussion pun itulah bunyi tu. Dia bawa kereta sekali masuk longkang, sekali masuk gaul, sekali accident, sekali langgar traffic light. Kan kita nasihatkan, haji dah arwah dah, baik arwah ni kan.
Haji semayang rumah lah. Tak start. Selagi saya terdayuh bergerak, saya akan start kereta, saya akan pergi juga ke masjid, tuan. Ini level-level orang sakit ramai yang alhamdulillah nak ke masjid. Tapi masalahnya tuan-tuan, yang menyedihkan kita, orang yang sihat, segar bugar tuan-tuan, tetapi tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita nak letakkan hayya 'alas salah? Di mana kita letakkan sumber kejayaan hayya 'alal falah? Tuan-tuan, ketika mana kita mendapatkan jemputan kahwin walimah, 5 jemputan, kita tapau 5-5 sekali kita pergi. Kita start mula daripada Melaka, turun ke Rambau, transit ke Jiboi. Ustaz pernah dengar Jiboi, Ustaz? Satu kota raya sepadan Brazil, Ustaz. Jiboi ni dekat Seremban, Ustaz, kampung saya, Panghan. Tuan-tuan, singgah hari ke Jiboi yang ketiga, comparekan Ainsdale. Ainsdale ni nama guna sikit lagu. Ainsdale, saya suka sebut Ainsdale. Kemudian kalau jemputan yang 5 waktu itu tidak kita tunaikan, kita bersungguh-sungguh menunaikan jemputan manusia, kita membelakangkan jemputan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak jadi macam Zahar Smart dengan ni, saya nak tiru dia, nak jawab panjang sikit. Kan, mudah-mudahan lepas ni jadi glamour macam dia jugalah kan. Saya pun nak jawab panjang-panjang. Tuan-tuan tak boleh double standard Tak kira ni glamour tak glamour, kena adil. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yang boleh, kita boleh, kita boleh sepemain kita pegang. Besar. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya nak lanjutkan tuan-tuan. Kata Sayyidina Abdullah menceritakan tentang ayahnya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, abah dia satu hari pergi kebun. Masuk kebun waktu asar, dia lambik, datang masjid, orang dah balik. Punya kecewa dia tuan-tuan, apa dia buat? Dia wakafkan, diserakahkan kebun tersebut sebagai kafarah terhadap dosanya yang tidak melaksanakan solat asar berjemaah. Kalau tuan-tuan kita buat ni tuan, pokai gitu. Asar kena wakaf rumah, maghrib kan TV, isyak kan kita kena wakaf kapet. Tuan-tuan memang pokai gitu. Kita jadi nanti macam haji bakhil nanti kan. Kita jadi macam apa yang Allah SWT cerita piramid tu dah tak ingat tuan-tuan, tak apalah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an sanggup menunjukkan kepada kita mesej peri pentingnya berjemaah. Okey, kita kaitkan sedikit sebagai penutup jawapan saya ni. Tuan-tuan, inilah Ramadan yang alhamdulillah zuhur kita melimpah-limpah. Asar kita orang pun penuh. Subuh kita macam Jumaat. Tuan-tuan, ini yang kita idam-idamkan. Maghrib isyak kita juga alhamdulillah penuh tuan-tuan. Macam Ustazah Asma sebut tadi, betul, Ustazah saya pun dah buat dengan isteri saya dah. Kita memang gila-gila masak. Tapi nama dia lah, kita bukan nama lah, tapi dia masak semualah tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi makna Ramadan ni tuan-tuan, dalam berjemaah saya nak tegur sikit adab berjemaah. Okey, follow, cuba laksanakan dengan baik adab-adab berjemaah. Kan, gangguan-gangguan kita kurangkan. Tadi kita pesan handphone kita silentkan. Tak mengganggu. Anak-anak kecil tu tuan-tuan, kita adjust. Kalau boleh tidaklah berada dalam dewan solat, biar dia main dekat belakang lah. Kalau yang belum mumayyiz itu biar dia ada tempat yang khusus. Kemudian tuan-tuan, antara masalah kita ni ialah ketika berjemaah, dia alhamdulillah Ustazah dia datang semangat ni Ramadan 3 malam pertama, dia nak try, nak tengok imam baca panjang ke pendek. Kalau pendek then on, panjang dia cari surah lain. Kemudian dia akan cari mana yang mori dulu, mana mori yang paling sedap. Faham kan? Tak apalah, itu pilihan masing-masing lah tuan-tuan. Tapi janganlah sampai tuan-tuan kita masuk ke masjid, masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni niat nak belajar lah. Kalau kita ditegur pun, terimalah teguran tu dengan cara yang terbuka, hati yang terbuka. Dan pihak pengurusan masjid pun tegurlah dengan secara berhikmah, dengan cara yang baik. Jadi biar orang berpusu-pusu, berbondong-bondong ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nak mengaji tadi Ustazah dah sebut dah, kita antara persediaan kita nak menerima Ramadan kena belajar fiqh as-saum, kena belajar tentang bagaimana kita nak mendapatkan ganjaran yang terbaik dalam beramal tuan-tuan. Maka tengok tuan-tuan, nanti ketika Ramadan tarawih penuh, ikut tertib, jangan lawan imam, jangan dahului imam. Ini simple je tuan-tuan, tapi benda ni masih berlaku. Okay, tuan-tuan, bagaimana anda ke, tuan-tuan hebat macam mana pun, tuan-tuan guru ke, kiai ke, siapa ke, kalau yang imam itu dialah imam kita. Innama
ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dilantik untuk jadi imam, untuk diikuti, bukan untuk dipotongi, bukan untuk disamai. Maksudnya perbuatan pergerakan kita mesti bergerak selepas pergerakan imam. Takmin, amin itu dikuatkan suara mesti keluar. Jangan khabar imam dapat elon, ni Ramadan ni elon lain. Biarlah dia baca seorang-seorang, dia dapat elon, kita cakap amin, kita dapat apa? Tuan-tuan cakap amin, tuan-tuan baca amin, walaupun simple sunnah ini tuan-tuan, kita dapat pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang amin dia sama dengan amin malaikat, diampunkan dosanya tuan-tuan. Sebab itu bijak Al-Imam Ibn Hajar menggariskan senarai 27 keajaiban solat berjemaah. Mari kita mula tuan-tuan, kita start dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan permulaan yang baik ini akan berkekalan jemaah kita sampai bila-bila. Inilah jemaah kita, inilah kawan-kawan kita, inilah teman-teman yang mendoakan kita, yang bersama kita susah dan senang. Itulah tuan-tuan kekuatan berjemaah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, begitulah tadi, subhanallah. Saya merasakan banyak sangat ilmu yang kita dapat malam ni. Mungkin nama-nama dan kisah-kisah baru yang kita dengar untuk menambahkan kita punya semangat untuk hadir ke solat jemaah. Tapi yang paling saya ingat apa? Jiboi kan? Betul ke tidak tu? Jiboi. Fasih. Saya dengan Negeri Sembilan ni saya ingat dulu waktu bila habis belajar di Musim ya. Kemudian orang minta saya baca khutbah di Batam Benar. Kita naik tak khutbah tu Benar. Kali pertama nak baca khutbah di Negeri Sembilan. Bila habis sebut nama tuanku, saya duduk fikir apa benda dalam bahasa Arab ni. Bila saya dekat dengan seminit saya fikir punya luak sungai luak undang sungai ujung kan. Saya fikir dalam bahasa Arab apa maknanya. Rupanya saya teringat, rupanya duduk Negeri Sembilan. Itulah. Macam tak sampai lawak saya ni. Tak apa. Tapi malam ni saya belajar jiboi Jiboi. Baik, Ustazah sebagai penutup bina. Bila kita sebut tentang istiqamah, nak hadir ke masjid solat berjamaah, kelebihan telah dicerita oleh tuan guru kita tadi. Subhanallah, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Cumanya sekarang, macam mana kita nak istiqamah apabila kita nak menunaikan solat fardu berjamaah di masjid. Tambah-tambah orang perempuannya, dia kata, Ustaz, saya semangat nak pergi masjid, tapi suami tak nak bawa dia. Dia kata menyusah kalau bawa dia. Sebab dia lepas daripada tarawih, dia ada aktiviti lain. Dia ada perbincangan halaqah ilmu di kedai mamak. Jadi dia kata tak boleh buat. Jadi macam mana kita nak istiqamah supaya bukan sekadar Ramadan, luar Ramadan pun kita salat berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, soalan yang terakhir dan penutup lah ni malam ni. Logo tu kan, donga penutup tu kan. Tengok orang Terengganu boleh cakap Nenggori. So lagi pokat daripada doktor kita ni. Tiba kan. Masya Allah. Kenapa saya pandai? Kalau den tu sama bayar kan. Se tu rendah sikit. An tu anak darah. Macam tu. Jadi saya dulu kerjanya kat Jabatan Agama. Jakim dulu sama dengan Ustaz Hariri. Lepas pergi ke Jabatan Agama, kerjanya perunding cara rumah tangga, kaunselor. Duk dongar masalah rumah tangga orang Negeri Sembilan. Memang yang datang mengadu tak ada orang Terengganu ke orang KL, orang Negeri yang datang mengadu. Lama-lama jadi pandai cakap Negeri dan memang sukalah. Kira makhraj tu betul tak tu? Kan jadi kan orang nilai ni diarah ke KL dah sikit tak bunyi sangat dah. Aku tak faham pula saya cakap Negeri ni. Jadi alhamdulillah soalan tu simple tapi sangat susah. Tadi Dr. Syuhada dia bawakan kisah-kisah orang alim, orang-orang soleh. Saya nak bawa beberapa orang kisah yang usaha istiqamah di masjid, cerita orang sekarang. Satu kisah, saya pernah naik teksi. Pemandu teksi tu pandai speaking. Kita boleh tahu kalau pemandu teksi ni orang biasa ke orang luar biasa.
Saya pergi KL masa tu, ada nak pergi satu tempat, kita turun komuter, kita naik teksi. Lepas tu bila borak-borak, kita rasa dia ni bukan orang biasa-biasa. Bila tanya-tanya Encik, sebelum bawa teksi kerja apa? Dia kata, puan, dulu saya ni pegawai besar di bank lah. Orang panggil saya tuan, saya ada driver. Orang yang bukakan pintu saya masuk, isi saya paling seronok lah. Sebab jadi isi orang besar. Gaji RM10,000. Tetapi saya terpaksa mengutamakan klien daripada panggilan Allah. Saya dapat apa yang saya nak beli, tapi jiwa saya kosong. Subhanallah. Dia ambil keputusan letak jawatan, berhenti, tinggalkan jawatan yang masyhur, tinggalkan kewangan, duit, semua kedudukan. Dia ambil tindakan jadi pemandu teksi. Saya tanya, kenapa ambil pilihan jadi pemandu teksi, bukan kerja lain? Teksi saya yang bawa, saya yang tentukan saya nak ambil ke tidak. Apabila saya nampak ada seorang hamba Allah tahan teksi saya, sebab sekitar KL ni kadang-kadang susah juga nak dapat. Tapi saya tengok lebih kurang 15 minit lagi nak masuk waktu Zuhur ataupun Asar, Maghrib dan sebagainya. Saya takkan ambil sebab saya sedang dipanggil oleh Allah, pemilik seluruhnya. Allah yang Malik, yang memiliki segalanya. Allah ya Razak, yang memberi rizki. Allah ya Ghani, yang Mughni, yang memberi kekayaan. Allah ya Khaliq, yang menciptakan semuanya. Saya kata subhanallah. Yang paling susah nak terima isi saya. Tapi walaupun sekarang saya macam tak ada apa-apa, tetapi saya rasa nikmat seperti memiliki dunia dan isinya. Iaitu apabila Allah panggil, saya tak pernah miss solat berjemaah di masjid. Masya Allah, Allahu Akbar. Kisah yang kedua. Tadi kisah orang lelaki, ni kisah orang perempuan pula. Saya ada mengajar di Pasir Besar. Pasir Besar ni kita orang Negeri tahulah kawasan Felda, betul kan? Dulu 2 minggu sekali mengajar kat sana. Kemudian ada orang perempuan, ada makcik tua. Umur dalam 60 lebih, 70 lebih macam tu lah. Ceritanya dia daripada muda sampailah saat itu masa dia tanya tu, dia sentiasa pergi berjemaah di masjid tanpa miss, dan biasanya subuh dia satu-satunya jemaah wanita. Maksudnya suami ni sangat istiqamah, mula bawa dengan basikal, lepas tu bawa dengan motor. Tapi pada saat itu dia kata, Ustazah, acik sedih. Kenapa acik sedih? Sekarang suami dah sakit, jadi dah tak boleh pergi masjid macam dulu. Ustaz Hariri faham tak tu? Buat-buat faham lah ya. Dah tak boleh pergi. Tapi ni live, ada orang luar kan, pekat. Sebab tu orang ingat saya orang Negeri tu, terkejut dia tahu orang Terengganu. Okey, makcik ni kata sedih sebab sekarang dah tak boleh pergi jemaah ke masjid. Suami dah sakit, tak ada siapa yang boleh bawa saya. Lepas tu dia nangis, sedih tu sampai nangis. Tapi ayat dia buat saya sentak. Dia cakap apa? Dia kata, dulu masa solat di masjid semua mudah. Semua serah dia imam, dia cakap. Imam yang bacakan kita Al-Fatihah. Lepas mayang, imam yang zikir. Lepas tu imam yang baca doa, kita tinggal amin je. Tapi dapat 27, dia kata. Orang kampung yang tak belajar tinggi, tapi iman dia yakin sungguh dengan tawaran Allah, solat berjemaah 27 kali ganda. Kemudian dia kata sekarang susah, semayang seorang-seorang, semua kena buat sendiri. Kena zikir sendiri, baca doa sendiri, tak sama macam doa imam. Tapi dapat satu ya, dia kata. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu saya bacakan hadis Nabi SAW, masya-Allah. Nabi bersabda, ada dalam kitab Riyadhus Salihin, barang siapa yang melazimi sesuatu amal saleh lalu terhalang kerana sakit ataupun kerana musafir, tetap dicatat baginya pahala melakukan amalan tersebut. Saya kata makcik terhalang kerana suami sakit. Sebab istiqamah selama ni solat berjemaah di masjid, insya-Allah tetap dapat pahala walaupun solat di rumah. Kerana ada halangan yang tidak boleh dilepaskan. Masya-Allah, Allahu Akbar. Ini kisah-kisah hebat orang zaman sekarang. Dan kisah yang ketiga, kalau siapa kenal lah Profesor Kamil, kalau siapa kenal ya, dia pernah jadi pengarah di UiTM, tak silap saya lah. Siapa yang tahu kisah dia, umur 40 tahun dia dapat hidayah, baru semayang.
baru belajar Quran, baru mengenal huruf alibata. Isterinya berubah dulu sekian-sekian. Macam mana saya boleh jadi nak cerita pasal dia? Wallahu alam, agak-agak Prof Kamil izinkanlah, tapi dia memang share kan. Antara bila dia berubah, dia berjanji dengan Allah tidak akan solat melainkan di rumah Allah. Walaupun dia pergi serata dunia mana pun, dia akan mesti cari masjid. Satu ketika kami pernah duduk di Australia, masa tu suami saya sambung belajar. Dia datang ke rumah kami. Lepas tu kita sediakan makan apa semua, dia nampak waktu nak masuk. Dia kata, saya minta tolong bawa saya ke masjid. Kita ni fikir masjid dekat kawasan tu, bukan dekat perjalanan 20 ke 30 minit. Kita kadang 5 minit, ada kereta, ada motor pun tak sampai. Dia kata, saya takkan solat melainkan di masjid. Saya takkan solat melainkan berjemaah. Sebab itu janji saya dengan Allah. Melainkan kalau ada keuzuran, ada halangan yang tak boleh diatasi. Contoh atas flight dan sebagainya. Jadi ketika itu suami saya pun bawa dia. Bawa dia ke masjid, Masya Allah. Lalu dia ucap terima kasih pada suami sebab bawa ke masjid. Tapi jawab kami, bukan kami yang bawa Prof ke masjid, tapi Prof yang bawa kami ke masjid. Masya Allah. Sebab itu soalan Ustaz Hariri tadi, macam mana nak istiqamah? Yang pertama memang kena doa. Satu doa yang boleh diamalkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam memperindah dan memperelokkan ibadahku. Yang kedua, kita harus doa yang Nabi pesan kepada Muaz, jangan tinggal setiap kali lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam mengingatimu, bersyukur kepadamu, dalam memperelokkan ibadahku. Memang solat yang paling terbaik di masjid. Bahkan solat tarawih, ijma' ulama', bukan ijma' ya, sebahagian besar ulama' 80% lah sepakat, hampir semua mazhab mengatakan afdal di masjid solat tarawih. Sebab ia salah satu syiar Islam, umpama seperti solat Aidul Fitri, Aidul Adha, yang mana memang disarankan di masjid. Jadi itu doa. Kemudian mungkin kita boleh buat janji, ya Allah, aku berjanji ya Allah, kalau mampu, kalau rasa kuatlah. Sebab apa? Kita nak dapat apa? Ganjaran bawah naungan Allah, orang yang terikat hatinya dengan masjid. Kemudian para ulama mengatakan, kalau kamu nak istiqamah dengan apa-apa amalan soleh, perhatikan apa yang kamu makan dan sumber apa yang kamu beli makanan tu. Mungkin yang menghalang kita istiqamah adalah kerana tumbuhnya daging ni daripada sumber yang haram. Hadis Nabi SAW, qululah min nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih aula. Dan hati kita dibentuk apa yang kita makan. Setengah tu memang makan nasi, tapi sumber rizki tu. Setengah tu memang sumber rizki halal, tapi tak keluar zakat. Beli rumah konvensional, beli motor iron kredit contohnya lah, itu tak patuh syariah tu. Bawa pergi masjid tapi beli dengan pinjaman yang tak patuh syariah. Bila bercampur dengan yang haram, yang syubhah, ia akan menghalang daripada istiqamah. Yang keempat, kita cuba perhatikan, tinggalkan maksiat. Hati dua pintu, telinga dan juga mata. Apa yang mata tengok akan membentuk hati, apa yang telinga dengar akan membentuk hati. Mungkin yang menghalang kita untuk istiqamah dengan rumah Allah ialah maksiat yang kita lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah pada bulan Ramadan ini, dan sekarang macam Ustaz moderator kita cakap, bukan tunggu Ramadan, sekarang dah mula, lepas Ramadan berterusan. Orang yang Allah permudahkan, Nabi sebut siapa yang ulang alik ke masjid, pergi dan balik, setiap kali dia pergi Allah sediakan hidangan di syurga. Allahu Akbar. Seorang yang melangkah ke masjid, gugur dosanya, dinaikkan darjatnya, Masya Allah. Cuma benda ini adalah benda ghaib, tak nampak. Kalaulah semayang kat rumah, selat sejadah RM1, habis 5 waktu RM5. Pergi masjid, selat sejadah RM27. Kalau satu hari, boleh dalam dekat 150 kan, 130. Dia angkut semua tu, isteri, anak, cucu, cukup 10 orang. Sebab lepas tu kumpul, boleh berhenti kerja.
Kalaulah ganjaran tu Allah bagi nampak, tapi ganjaran Allah luar biasa daripada itu, itulah yang berkaitan dengan iman, percaya atau tidak. Sebab itu sebagai penutupnya, sebut penutup tu nak bagi lega tu. Hadis Nabi SAW, laisal imanu bitamanni walakin ma wukira fi qalbi wa sadaqahu amalu. Iman itu bukan omongan kosong hanya cakap. Ya percaya solat fardu itu banyak sangat kelebihannya, sampai Nabi nak bakar rumah orang tak pergi solat fardu. Sampai ada mafhum daripada hadis Nabi, barang siapa rumahnya dekat dengan rumah Allah, solatnya tu tidak diterima. Sah, solat kat rumah sah, tapi Allah tak terima. Nak kata betapa besarnya Nabi nak bagi penekanan solat fardu berjemaah di masjid. Tapi orang yang kuat adalah orang yang ikrar, yakin pada hati, wasaddaqa wa amalu, buktikan dengan perbuatan. Dan Nabi sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah berkurang. Sekejap ada kat masjid, sekali tak pergi, sebulan tak nampak, seminggu tak nampak. Nabi kata iman bertambah dan berkurang. Sebab apa? Al-imanu yazidu bi ta'ah. Iman akan bertambah bila kita buat ibadah amal soleh, dan iman akan menurun bila buat maksiat. Puncanya sebab maksiat yang menghalang kita. Jadi belajarlah insya-Allah untuk istiqamah. Moga-moga kita di kalangan orang yang mendapat naungan di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, mereka yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Saya mohon maaf salah dan silap daripada semua. Minta maaf juga dengan Tok Guru dan juga ahli panel dan semuanya. Terima kasih. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat memasuki ke gerbang pintu Ar-Rayyan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah tadi soalan yang terakhir dan penutup kepada forum kita pada malam ini, yang mengambil masa 1 jam 15 minit. Mungkin rasa sekejap. Hadu bawah kata lama sungguhnya. Sebab saya sebelum jadi duduk atas ni pernah jadi duduk di bawah. Rupanya duduk di bawah ni, Allah, kebah kaki, tak larat mengurut ni kaki ni. Lepas tu sakit belakangnya. Sebab itu saya paling puji adalah orang yang hadir majlis ilmu, yang duduk majlis ilmu, yang tunggu sampai habis. Saya doakan moga-moga Allah Ta'ala muliakan tuan-tuan lah. Sebab yang bercakap ni duduk di atas empuk sedap ni. Lepas tu ada air ni. Cactus lagi, tambah 2 lagi ni. Tapi yang duduk di bawah tu tak larat urut kaki ni. Dan tuan-tuan, waktu sekarang ni tuan-tuan boleh banyak pilihan. Tak sepatutnya duduk di sini. Balik rumah tengok Tottenham Spurs lawan dengan West Ham United. Baru habis tadi ni 1-0 Spurs menang. Tempat live score Banyak rancangan tapi tuan-tuan hadir ke sini. Subhanallah. Sebagai penutupnya tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak rangkumkan. Bulan Ramadan ini disebut sebagai as-siyam wal qiyam wal Quran. Bulan Ramadan adalah puasa, pesta puasa, pesta beribadah dan pesta membaca Al-Quran. Tuan-tuan, saya buat satu kesimpulan bahawa semuanya terkandung di dalam satu mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Al-Quran, dia sampai kepada Nabi, Nabi diangkat sebagai penghulu segala Nabi. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu dipanggil sebagai sebaik-baik bulan. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam itu dipanggil sebagai malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sekiranya Al-Quran turun ke hati kita, maka manusia itu akan jadi sebaik-baik manusia. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang fokus kepada puasa, pesta ibadah dan membaca Al-Quran. Dan forum ini dapat menggerakkan semangat kita untuk meriahkan lagi marhaban ya Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Doktor dan juga kanda saya Ustazah Asma di atas perkongsian yang disampaikan. Tahniah saya ucapkan kepada Datuk Haji Wazir, Datuk Alias dan juga seluruh jawatan kuasa yang mengajukan program ini, dan kepada kita semua insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Ala wa inna salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadail.